إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ومولانا محمد واحلل عقدة من لساني. Kawan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Maulana. Al-fasl as-salis fi bayan afatil ilm wa bayan alamatil ulama'il akhirah wal ulama'is su' wa tusamma ulama'ud dunya. Pasal yang ketiga menyatakan kebinasaan ilmu dan menyatakan alamat ulama-ul akhirah dan ulama-ud dunia. Ulama yang jahat dan dinamakan ulama-ud dunia. Kata al-Imam al-Ghazali rahimallahu ta'ala, qad zakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama wa qad warada fil ulama'i su' tasdidatun azimah dallat ala annahum ashaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Na'udzubillah. المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين العلماء الدنيا وعلماء الآخرة ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء الذي قصدهم من العلم التناؤم بالدنيا وتوصل إلى الجاه ومنزلة عند أهلها. Dan telah kami sebutkan akan beberapa dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan akan beberapa kelebihan ilmu dan ulama, dan telah datang pula beberapa hadis pada mencelakan ulama usuk, mana ulama-ulama yang jahat. Hadis-hadis ini menunjukkan atas sangat besar kesalahan mereka dan menunjukkan bahawa mereka yang terlebih sangat seksanya pada hari kiamat nanti. Dan setengah daripada perkara yang amat besar ialah mengetahui alamat yang membezakan antara ulama' dunia dan ulama' akhirah. Dan kami kendak dengan ulama' dunia itulah ulama' yang jahat, maka alamat mereka ialah bengkasat mereka dengan belajar ilmu akan bersedap-sedap dengan kesukaan dunia dan menyampaikan akan kemegahan dunia dan meninggikan akan martabat di sisi ahli dunia. Pada hadis lain yang berkata, al-alim iza arada Allah bi ilmihi wajha Allah habahu kullu syai'. Wa iza arada an yuksira bihi al-kunuz habahu min kulli syai'. Al-alim, orang alim ni apabila dia belajar dulu, qasad tujuan dia ialah untuk menghimpunkan harta benda dunia, untuk bersedap-sedap dengan dunia. Maka yang pertama ialah al-alim iza aradallahu bi wajhallah. Yang pertama, ulama yang mana dia mengaji, dia belajar di awal dulu ialah mencari keridaan Allah, maka telah berikan dia karamah habahu min kulli syai', yang mana gerun kepada dia oleh sesuatu. Iaitulah oleh kerana ketakwaan dia yang sungguh, niat dia yang ikhlas, maka dia ada sifat, maknanya kegerunan. Orang tengok dia pun ada gah, ataupun orang tengok dia tu ada kegerunan. Ya, cukup takut. Sebab ulama yang dikatakan ulama akhirat, dia akan bercakap mengikut saluran Al-Quran dan kehendak Allah Ta'ala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebaliknya, wa iza arada an yuksira bihil kunus, bila dia belajar tujuan dia untuk menghimpun harta benda dunia, nak dapat pangkat jawatan, nak dapat nama, nak masyhur,
maka habahu min kulli syai'. Tuan balakan dia, hati dia takut kepada orang. Nak cakap Islam takut orang ni kata. Cakap Islam besok takut orang ni lari. Nak cakap Islam ambil hati orang, bukan dikira kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama ni ulama tak pakai ni. Ya, sebab dalam Quran dia bagi dua tu. Dalam hadis pun dia bagikan dua. Ulama ul akhirah dan ulama usuk. Mana ulama-ulama yang jahat. Sebab inilah banyak menyesatkan manusia daripada jalan Allah Taala. Sebab tu kalau kita buka surah Baqarah yang terlalu kita baca, maka di situ tayangan pertama adalah tunjukkan di awal surah Baqarah. Itu ulama-ulama Bani Israel, yang mana mereka telah mengenali akan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana kepentingan dunia mereka yang menghantui mereka, mereka takut kalau dinyatakan kerasulan Nabi maka hilanglah pengaruh dia. Orang akan pergi ke Nabi, maka pengaruh dia hilang, harta dunia dia takut berkurang, ya, sumbangan orang takut kurang kat dia, maka ketika itu dia mula buat perangai. Dia menyembunyikan akan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu lebih daripada kenal maknanya anak-anak mereka sendiri. Sebab anak adalah pengkhabaran isteri. Kalau isteri berdusta pada dia pun dia tak tahu. Dia tengok dia kulit putih, bini putih, anak keluar coklat, dia macam ni. Kan? Tapi bini kata ini anak kita, bang, rupa bini main black market. Jadi handau lelaki kena tipu. Tapi adalah Rasul Nabi pengkhabaran daripada Allah Ta'ala. Ya, dia kenal Rasul tu lebih kenal daripada anak mereka sendiri. Sebab anak mereka pengkhabaran isteri dia. Kalau isteri dia berlaku curang, dia pun dia tak tahu. Tapi adalah Nabi pengkhabaran dari Allah. Tidak ada satu pun maknanya yang boleh tersilap. Tapi oleh kerana mereka nakkan habuan duniawi yang sementara, mereka tutup. Sifat-sifat Nabi diubah dalam kitab Taurat. Ya, warna kulit Nabi diubah begitu begini. Tujuan dia apa tu? Sanggup dia menyelewengkan ayat-ayat Allah Ta'ala dalam keadaan dia tahu. Tujuan dia apa? Nakkan habuan duniawi yang sementara. Ini di antara mereka kalah dengan ledakan nafsu, tuntutan nafsu mereka. Akhirnya mereka tidak bercakap sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk ulama ini Nabi mengatakan dia lebih takut daripada Dajjal lagi. Ya, aku lebih takut daripada Dajjal. Ulama usuk ialah ulama jahat. Sebab Dajjal orang beriman akan nampak di kepala dia. Kaf, fa, ra, kufur. Ya, dengan suluhan iman dia nampak dikenal. Tapi ulama-ulama usuk ni payah nak kenal kalau tak betul-betul. Dia baca Quran juga, dia baca hadis Nabi juga, tapi dia pusing ikut kehendak dia. Ya, bukan ikut kehendak yang dinyatakan oleh Al-Quran dengan sebenarnya dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ulama ni membawa amanah Allah Taala, maka dijelaskan oleh Quran dan hadis supaya manusia berhati-hati. Ya, mengambil maknanya biar ulama-ulama yang betul-betul menjelaskan dengan ikhlas akan ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah kasat demikian itu sejahat-jahat maksiat yang membawa kepada seksa pada hari kiamat. La tata'allamul ilma litabahu bihi al-ulama wa litamaru bihi as-subaha wa litusrifu bihi wujuhan nas ilaikum. Faman fa'ala zalik fahuwa fin nari. Rawahu Ibnu Majah wa sahahahu, mentasihkan ini oleh Ibnu Majah. Artinya jangan kamu belajar ilmu kerana bermegah-megah kamu dengan dia. Tujuan dia belajar ilmu nak bermegah dengan orang supaya dia besok dapat nama, dapat jawatan, dipandang hebat, bukan kerana Allah Ta'ala. Satu. Atau kerana berbantah-bantah kamu dengan dia akan orang yang kurang akal. Maknanya nak menunjukkan keilmuan daripada orang di bawah dia. Dua. Dan ketika kamu memalingkan, kerana kamu memalingkan dengan dia akan segala muka manusia pada kamu. Yang untuk dapat kemasyhuran, glamour. Supaya kasih manusia akan kamu, maka barang siapa berbuat demikian, maka ia itu diseksa di dalam api neraka. Ia ada ulama-ulama yang tersumbat dalam neraka juga, tuan-tuan. Terus peliklah. Dia kata dia ni lulusan Azhar. Ya, lulusan Azhar, lulusan Mesir, lulusan Mekah, Madinah. Apa pelik? Ya, Bal'am bin Ba'urah lagi alim daripada dia. Bal'am Ba'urah boleh terbang atas udara. Yang dia ni kalau terbang berdebu satu.
So dia panjat pokok kelapa tu terkejut. Berdebu dia tu. Bal'am bak orang boleh terbang. Anak murid sekali mengajar, sekali kuliah 10,000 botol dakwat calit tatit tak punya ramai tak ramai, tapi akhirnya mati kufur, nauzubillah. Ya, dinaskan dalam Quran pula. Dan Tuhan misalkan ulama su seperti Bal'am bak orang ni macam anjing. Kama salahu kama salil qab. Bandingan Bal'am ni macam anjing. Ya, dia menjilat. Jadi ulama-ulama penjilat panggil. Ini di antara yang diberitahu oleh Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Bahawasanya yang sangat seksa pada hari akhirat itu orang yang alim, yang tiada memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Pertama, ilmunya tidak beramal, dan ilmunya tidak dibercakap sekendak yang dikendak oleh Quran. Dia pusing sana, dia tuil sana, macam-macam. Ya, antara ulama-ulama yang dikeji oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa yang bertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya, dan saya tiada bertambah ia daripada Ta'ala melainkan jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Jauh dalam ilmu ada satu perkara yang sangat ditakuti oleh golongan sulha, orang-orang saleh, para aulia. Kita jauh dalam maksiat, kita kenal dia minum arak, dia berjudi, dia menipu orang, itu dia kenal. Ya, yang ni dia bercakap Quran, dia bercakap hadis, rupa lain cerita. Ini bahaya besar yang sangat dibimbangi oleh Nabi lebih daripada Dajjal maknanya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'u fussaq. Lagi akan datang di akhir zaman, ni zaman kita banyak. Kebanyakan orang berbuat ibadat jahil, dan ada kebanyakan ulama fasik. Rajin buat ibadat, tapi buat ibadat malas nak minta ilmu. Semayang dia pakai tam dan ibadat banyak. Ada setengah lah, bukan semua. Ya. Satu kumpulan dah datang belajar kat masjid, dia keluar. Lepas tu dia baca buku dia, tuan-tuan. Ya. Daripada India banyak. Dia pergi India sebulan, lepas tu balik dan cakap dia keling. InsyaAllah. Dah lain pula. Kalau korang telur Arab, bagus ke kan? Daripada bahasa Melayu dah betul insyaAllah, dah pula insyaAllah. InsyaAllah. Dia keling, telur ke bawah. Macam-macam. Bukan dia punya pengasas sebenarnya. Pengasas tabligh ni orang hebat. Wali-wali kan. Si Maulana Zakaria tu ulama hadis, bukan calang-calang orang. Ni ke bawah di sana. Nombor bawah ni. Ya. Macam-macam cerita. Orang boleh baca ustaz-ustaz datang mengajar kat surau dia ada. Kita nak dengar pun ada. Bukan semua. Ada di antara dia. Ustaz baca dia keluar. Ada pula Tok Guru baca kitab mengajar ke depan. Dia ambil Quran, dia baca. Mana dia ambil fadail? Dia tak tahu satu majlis ilmu tu 700 rakaat kau semayang pun tak sama. Ya. Satu majlis ilmu 40 minit, 45 minit tu, ya, kata dalam hadis Nabi, satu majlis alaqad ilmu lebih baik daripada 700 rakaat yang kamu semayangkan. Kau semayang 700 rakaat rasa daripada isyak sampai subuh. Lebih baik khairun, lebih baik. Ini masalah. Itu semua pencabulan kan juhalun, lampau jahil, kata Rasulullah SAW. Ya, ahli ibadat. Tapi lampau jahil, ini bahaya. Sebab tu ibadat tanpa ilmu tidak diterima. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, amal dia mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Nabi meletakkan status Nabi tak, al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu tu menjadi imam kepada amal, amal tu menjadi makmum dia. Nisbah ilmu dengan amal, ilmu imam, amal makmum, ada maksud dia. Jadi bila kita semayang berjamaah ada satu kaedah, innama ju'ilal imam liyutamma. Sesungguhnya jadikan imam untuk diikut. Ya, bila imam takbir baru ditakbir. Imam rokok, dia rokok. Ini imam baru nak rokok, dia pergi sujud. Ini mana kata ni berapa wayar putus. Macam-macam kan. Ya. Wayar putus boleh tahan, ni wayar tak putus dia buat macam wayar putus. Dia tak boleh. Kita mendahului imam rukun fi'li, satu rukun makruh, dua rukun sengaja batal sembahyang. Dalam fiqh kita lah. Kemudian ulama pula fusaq. Ya, ada ulama tapi fusaq, fasik, jadi jahat. Dia tak ikut ilmu yang ada. Dia ada ilmu, dia tahu tapi dia pusing ikut lain.
Sebab apa? Dia mengikut akan hawa nafsu. Ini bahaya. Allah. Akhir zaman Nabi kata, yakunu fi akhir zaman. Sebab memandangkan akhir zaman punya keadaan berlaku fitan. Satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bil alim. Akan datangnya fitnah yang berlambak-lambak di akhir zaman. Di antara ni lah, kaki ibadat bagus tapi jahil pula tak nak belajar. Jadi pula dia ulama bagus ada ilmu tak pula dia pusing pula macam-macam. Sebab tu bila Nabi sifatkan di akhir zaman keadaan begini, sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat minta doa. Ya Rasulullah, doakanlah kami, janganlah kami bertembung zaman tu. Di zaman kita ni zaman yang sahabat pun tak ingin nak hidup kalau bahasa kita. Kalau bahasa kita, sahabat tak ingin nak hidup zaman kita kan. Janganlah kita rasa hebat now. Ya, tak ingin dia nak hidup sebab apa? Banyak ni fitnah-fitnah yang berlaku. Oleh kerana itu Nabi tinggalkan kita dua pegangan. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan. Kalau kamu pegang dua ni, kamu selamat, takkan sesat. Kalau tidak, habis. Itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, dua pegangan kita. Quran, sunnah. Jadi kita kena pegang dengan Quran dan sunnah. Ya, pegang macam mana? Ambil Quran tangan kanan, kiri hadis macam tu. Berpegang mana tak masuk, kita beramal dengan dia. Bila nak beramal, kena apa? Kena tahu. Bila nak tahu, kena belajar. Itu mana berpegang tu, kita kena belajar dulu, kena faham daripada mana dia belajar. Kena ambil daripada ulama-ulama ul-mu'tabar. Ulama yang mengeluarkan ilmu hukum dari Quran. Siapa dia? A'immal mazahib contohnya. Imam-imam mazhab gitu. Dia orang yang pakar, dia keluarkan. Ya. Kemudian dengan kepahaman yang sahih daripada Nabi SAW. Masalah satu sekarang ni hadis sahih. Takut kepahaman pula tak sahih. Hadis sahih, tapi hadis masuk ke lain, dia pusing ke lain. Pun ada juga macam-macam. Sebab akhir zaman ni kena jagalah macam-macam. Ya. Lepas tu dalam kitab Matan Jauhara oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia kata apa? Wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Tiap-tiap kebaikan itu ada pada mengikut orang yang dahulu-dahulu. Siapa dia orang dulu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasulha'i wasyuhada'i wasalih. Itu orang dulu. Adapun wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Kejahatan ikut orang kendian-kendian. Dan kendian macam-macam gagam. Ya, sebab tu kita kena berjaga-jaga di akhir zaman. Macam-macam fitnah. Kembali betul-betul pada Al-Quran dan Sunnah, mengikut ulama yang muktabar yang betul, insya-Allah selamat. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, iza ra'aitum al-alim muhibban lid-dunya fattahimu ala dinikum. Fa inna kulla muhibbin yakhudu fima yuhib. Apabila kamu lihat akan orang alim padahal ia kasih akan dunia, ya, maka kamu tohmah akan dia atas agama kamu. Maknanya apa? Jangan kamu percaya akan dia atas mengambil akan agama kamu kepadanya. Maka kerana tiap-tiap orang yang kasih akan satu, masuk ia dalam satu yang dikasihinya. Bila dikasih pada dunia, dia akan ikut area dunia. Ya, dia tak ikut apa yang dikehendaki oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Maka segala ulama itu tersebut itulah alamat ulama yang jahat, dan ulama dipanggil ulama ud-dunya. Adapun ulama ul-akhirah, iaitu amat banyak, setengah daripadanya iaitulah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, wa ulama ul-akhirah humul ladzina la ya'kuluna bid-din wa la yabi'una al-akhirah bidunya. Ulama akhirat adalah ulama yang tidak makan dengan sebab agamanya. Ya, bukan dengan sebab dia makan, dengan sebab agama dia. Dia cari ilmu, dapat ilmu, tujuan dia apa? Nak dapatkan sumbangan duit dia. Ya. Tu yang dia ceramah, dia tetap harga pun ada. Naik ceramah sini Melaka 800.5. Naik Johor 1,000 lebih. Wah, dia tolak siapkan tol apa semua kali. Siap tolak dia makan siap ada dia. Macam-macam hal tuan. Ini semua kasat dengan niat masing-masing. Dia kasat tujuan dia nak tu. Kalau dia tidak kasat, Tuhan beri, itu masuk dalam ayat. Ya. Itulah Allah Taala berikan. Ya, itulah orang-orang yang diberikan wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan disebut dalam tafsir setengah daripada dunia, dia beri kadang-kadang kelebihan di dunia, dia tidak kasat. Siapa diberikan wa man yu'til hikmah, wa yu'tal hikmata, barang siapa diberikan ilmu pengetahuan agama, faqad utiya khairan katsira, maka diberikan kebaikan yang banyak.
Selain daripada akhirat, kadang-kadang di dunia pun Tuhan beri dengan syarat dia tidak kasat. Dia kasat kerana Allah. Kemudian Tuhan bagi, itu lain cerita. Yang tak boleh ni mula-mula dia mengaji tu dia kasat dah. Tujuan dia untuk kesedapan duniawi dan sebagainya, kan? Itu satu benda yang amat bahaya yang merosakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita cerita dulu Imam Asy-Syafi'i bila dia bawa balik banyak, kan lepas mengaji banyak ambil sumbangan, mak dia kata pergi hantar orang lain. Aku tak nak tengok kau bawa balik benda ni. Aku suruh kau balik untuk ilmu, bawa balik ilmu sudah. Ni benda-benda dunia tu pergi bagikan bagi miskin tu. Tu Imam Asy-Syafi'i yang hebat, ibu ya. Dan setengah daripadanya yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, wa minha an takuna inayatuhu bitakhsilil ilmi nafi' fil akhirah wa muraghibi fit ta'ati wa mutajanniban lil ulumi allati yaqillu naf'uha wa yaksiru fiha al-jidal wal qil wa qal. Dan setengah daripada ulama-ul akhirah bahawa adalah sungguh-sungguh ia berkendak menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat dan menggemarkan ia dalam berbuat ibadah padahal ia menjauh daripada menuntut ilmu yang sedikit manfaatnya dalam akhirat. Dan dia membanyakkan dalam jidal, mana membanyakkan dalam berbantah, berdebat, dan membanyakkan akan qil, ya, membanyakkan akan menghikayatkan perkataan orang, qila wa qala, macam-macam. Dan membanyakkan al-qal, iaitu membanyakkan perkataan dirinya, tiada memberi manfaat dalam akhirat. Maknanya Hujatul Islam Imam Ghazali dia bermirip kepada apa? Mencari ilmu tadi yang merupakan kepentingan untuk membersihkan batin hati dia dan kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak maknanya menumpukan pembahasan benda-benda khilafiyah. Dia menekankan benda yang pokok. Itu maknanya. Al-Fasl Rabi' fi bayani ulumil lati talabuha fardhu ain. Pasal yang keempat menyatakan segala ilmu yang menuntut akan dia tu fardhu ain. Mana hukum menuntut fardhu ain. Dan ilmu yang diwajibkan fardhu ain menuntut akan dia tiga perkara. Pertama, ilmu tauhid. Dinamakan ilmu usuluddin, dinamakan dia ilmu akidah, dinamakan dia ilmu sifat, dinamakan dia ilmu fiqhul akbar, macam-macam nama lah ulama letak. Yang penting benda tu semua makhas tempat ambilan di Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, ilmu syariah. Dinamakan ada ilmu furu', dinamakan ilmu fiqh, ya. Maka dalam tu macam-macam ada itu. Ilmu fiqh, usul fiqh, kaedah fiqh, qawaid fiqh, macam-macam. Ya, ini pembersihan dari sudut amalan lahiriah kita biar tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tauhid tadi maknanya pegangan akidah biar selaras dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah ajar begitu maknanya. Yang ketiga ni ilmu batin, dinamakan dia ilmu suluk. Dinamakan juga ilmu tariqah, dinamakan ilmu tasawuf, ilmu sir, ilmu hakikah, macam-macam nama lah. Tersebut dalam hadis Nabi SAW. Itu letakkan nama saja. Walhasil benda tu ialah benda yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, sebab zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tidak tauzi'. Ya, Rasulullah tidak membahagi-bagikan. Semua Rasulullah beritahu secara umum. Iza aradallahu bi'abdi khaira faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyubah. Apabila Allah Taala nak memilih hamba tu menjadi baik di dunia, baik di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Dalam hadis ni Rasulullah sebut tiga. Dalam hadis lain banyak lagi lah. Yang pertama apa? Faqahahu fid din, tafaqquh, mendalami dalam selok-belok ahkam syariah, hukum-hukum dalam agama. Tafaqquh umum. Maknanya bertafaqquh, mendalami dalam ilmu agama. Apa dalam ilmu agama? Banyak lah. Usuluddin ada, fiqh ada, tasawuf ada, macam-macam. Jadi ulama-ulama dipecahkan belakang. Supaya apa? Memudahkan bagi kita. Ini jurusan ni, jurusan ni. Zaman Rasulullah itlaq secara umum. Zahadu fi dunya, dan hati dia zuhud dengan dunia. Kemudian wabassarahu uyubah, dan dia sentiasa memandang kekurangan dirinya. Itu antara sifat orang yang masukkan dalam golongan mukhtar, orang yang dipilih oleh Allah SWT. Lepas tu bila Allah Ta'ala berikan kita kurnia dia yang sangat besar, dijadikan kita ahli ilm. Mana ahli ilmu, suka mencari ilmu. Ini nikmat yang paling besar. Wajib kita syukur kepada Allah Ta'ala, mudahan ditambah. Tapi jangan pandang kita hebat. Saya ni memang rajin mengaji ni. Pukul 10 malam pun tunggu. Jangan. Kan terbarai kan.
Dia pula rajin dia mengajar sini. Jangan rosak kita nanti. Semua pandang kurnia daripada Allah Ta'ala. Tuhan beri kita. Dia tak beri hidayat, habis kita. Ya, tak ada apa kita ni. Kita ni kosong ni sebenarnya. Ya, saham kita dapat ni saham kosong. Kita buat ibadat. Siapa beri petunjuk? Dia. Siapa beri hidayat? Dia. Siapa beri ilmu? Dia. Semua dia kan. Semua daripada dia. Kullum min indillah. Semua tu datang daripada Allah Ta'ala. Jadi 3 ilmu ni sifat dia apa? Dia berlaku tasfiyah, penyucian, pembersihan. Tauhid, dia mensucikan kita daripada segala i'tikad-i'tikad yang membawa kepada tasyrik, menyekutukan Tuhan. Ilmu fiqh membersihkan cara amalan lahiriah kita. Ilmu tasawuf membersihkan amalan batiniah dalaman kita. Cukup lengkap 3 bersih ni, layaklah insan tu menjejak kaki dia dalam riyadul jannah. Ya. Sebab Nabi menyebut al-Islamu nazif. Fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam adalah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan. Tidak dibenar masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Sekurang-kurang bersih din 3 benda dia. Bersih akidahnya, bersih syariahnya, dan bersih dalaman dia. Maka dia termasuk orang yang ada lesen untuk menjejakkan kaki dalam riyadul jannah, taman syurga Allah SWT, apabila dia menjejaki 3 maknanya saluran dengan betul dia. Sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu atas tiap-tiap orang muslim yang akil lagi balik. Tiap-tiap lapas ilmu yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW sama ada didatangkan dengan sirah nakirah atau sirah ma'rifah. Ya, nakirah tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, sirah ma'rifah. Maka dalam usul fiqh dikenaki kembali kepada ulumus syar'iyah, kembali pada hukum ilmu syariat. Ilmu lain tu bahagian kedua. Ya, itu dia. Ada pun kadar yang fardu ain pada menuntut ilmu tauhid, iaitu sekira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengan dia akan zat Allah Ta'ala, supaya dikenali zat Allah Ta'ala dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Bukan mengetahui kunhi zat, tapi mengetahui bisifat. Ya, sebab tidak mengetahui akan kunhi hakikat zat hatta Nabi yang mursal. Rasulullah SAW dinaikkan Isra' wal Mi'raj, dibuka hijab, melihat Allah Ta'ala, melihat zat yang tidak serupa dengan makhluk, bukan mengetahui kunhi zat. Kunhi zat Tuhan tak buka, siapa pun tak dapat. Itulah kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Dan ia tidak dapat mengetahui hakikat yang qadim oleh hakikat yang baru. Cuma dia beri kita pengenalan sekadar yang diizin, jangan lebih. Nak kenal, tapi kenal cara yang telah dibataskan oleh syariat. Sekadar ni cara dia. Jangan lebih. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatih. Berfikirlah kamu tentang kejadian-kejadian Allah makhluk. Tujuan istidlal, mengambil dalil di atas keberadaan Allah yang bersifat dengan kesempurnaan. Wala tafakkaru bi zati, jangan kamu mengharum masuk dalam memikirkan hakikat zat. Bila Nabi dah larang, kalau dia masuk, dia dapat 2. Satu tak dapat, satu sosat panggil. Akhirnya dia mengaku dia pula Tuhan. Lepas tu apa? Tak payah semayang. Wah, kacau je. Ni banyak ilmu sesat tuan-tuan ni. Yang tak mengaji terus. Yang mengaji pula terlajak terus. Yang Tuhan tak suruh pun dia masuk habis dia gedah. Lalu dia mengaku dia Tuhan, macam-macam. Sebab kita disuruh mengetahui, tapi kadar pengetahuan yang telah disakatkan dengan nas Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama usuluddin atau ulama ilmu kalam beristihad mereka dengan menggunakan nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di akhir ni golongan khalaf, iaitu berimamkan dengan Imam Abu Hasan Al-Sy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dengan ijtihad mereka dah garis pandukan cara-cara mengenal Allah Ta'ala, iaitu dengan sifat dia. Dan sekalian sifat yang salbiyah, dan segala sifat yang subutiyah, dan segala af'al dia. Akan datang dia akan bahas lah, ya. Apa di sifat salbiyah. Bahawa ulama letakkan tu ada wajhut tanasub. Kenapa dinamakan sifat ini nafsiyah? Kenapa dinamakan sifat ini salbiyah? Kenapa dinamakan sifat ini ma'ani? Dan kenapa dinamakan sifat itu maknawiyah? Dia pecah-pecahkan tu
ada wajah tanasub, ada kemunasabahan dia. Contoh ni bila kita mengaji sifat apa contoh? Yang pertama al-wujud. Maka ulama letakkan wujud ini dalam kategori sifat nafsiyah. Apa sebab? Pertama, apa sebab diletakkan sifat wujud dahulu? Dalam syarah Kifatul Awam pun dia ada sebut dalam itu. Di antara benda yang kita nak bahas, si benda tu wujud. Kita nak bahas benda tak ada. Jadah bahas benda tak ada. Mestilah maknanya benda yang kita nak bahas pertama sekali mesti dia wujud, kena ada. Atau sebab diletakkan wujud yang pertama sekali. Atau sebab maknanya kemunasabahan dia. Kemudian dilalah menunjuk sifat nafsiyah. Apa makna sifat nafsiyah? Ai mansubun ila nafs. Sifat wujud ni dibangsakan kepada diri. Ai zat, kepada zat. Sebab tu bila kita sebut saja Pak Cik Mamat ada rumah, ada. Bila ada je, akal kita terus pergi kepada zat. Dia tak pergi tempat lain. Ya. Zat tu dipanggil nafsun. Sebab tu dibangsakan mansubun ila nafs. Dibangsakan kepada diri. Mana dilalah sifat nafsiyah, dia menunjuk kepada zat diri. Dia tak pergi pada lain. Berbanding dengan salbiyah. Kalau salbiyah dengan mana insilaf. Mansubun ila salbi. Salbi bermakna insilah, mana ternapi. Bermaknanya kita sebut dia sifat ini, akal kita terus tangkap ternapi satu perkara di satu perkara. Contoh kalau sifat salbiyah kita, makhluk. Kita kata apa? Mandul. Dia akan pergi makna menapikan satu di satu. Apa dia? Mandul, ternapi anak. Ketiadaan anak di satu orang. Itu dia. Mana menapikan apa? Anak di satu orang. Menapikan satu di satu. Itu dipanggil salbiyah. Mana menapikan. Akal kita akan pergi situ. Adapun zat tidak. Dia kata wujud tak, tunggu kat dia je. Ya, itu sebab ada tanasub, munasabah ulama letakkan. Ini salbiyah, ini sifat maknawiyah, ini ma'ani dan seumpamanya lah. Kidam. Contoh. Sifat kidam. Salbiyah kan, kidam baqa' mukhalafat yang mutanafsu adanya. Kita ambil satu kidam. Dimasukkan kidam ni dalam sifat salbiyah. Ya, sebab sifat salbiyah dimasukkan kategori sifat adami. Adamil mutahakkuk dia panggil, bukan adamil mutlak. Kalau adamil mutlak tak ada terus, itu macam al-ajzu. Ya, lemah bagi Tuhan, itu tak ada terus. Itu mustahil. Tak ada terus. Itu dia panggil adam mutlak. Ada pun salbiyah dengan makna dia panggil adami ay adamil mutahakkuk. Maksud dia apa? Sifat ini tidak akan dipaham, melainkan diterjemah dengan makna ketiadaan. Itu makna adami. Contoh, kidam. Apa makna kidam? Ketiadaan permulaan. Baqa, ketiadaan kesudahan. Ya, mukhalafah, ketiadaan mumasalah, ketiadaan menyamai. Wahdaniyat, mana ketiadaan berbilang-bilang. Dia akan mesti diterjemah dengan makna ketiadaan. Sebab dia panggil sifatnya salbiyah. Kalau kita kata kidam dengan makna apa kidam? Ibaratun an-nafil adami sabiq lil wujud. Itu makna kidam. Kidam, kalau kita kata sedia, itu bukan makna. Sedia itu arti. Terjemah dia bahasa Arab kepada Melayu. Kidam makna sedia. Makna dia, mana benda yang tersurat dalam yang tersirat. Apa dia? Ibaratun an-nafil adami sabiq lil wujud. Ibarat daripada ternapinya adam sabiq bagi wujud. Tiap-tiap satu kewujudan, ya, yang ternapi ketiadaan di permulaan. Wujud kita tidak ternapi. Dengan mana wujud kita didahului oleh adam sabiq. Apa makna adam sabiq? Ketiadaan yang mendahului. Dia satu lagi ketiadaan yang menghubungi. Ya, ada dua adam. Satu dipanggil adam sabiq, satu lagi dipanggil adamul lahiq. Itu bahasa dalam usuluddin. Ya, adam sabiq mana ketiadaan yang mendahului. Jadi wujud kita sekarang ni, kita ada, apa beza dengan ada Allah Ta'ala? Ada Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Ketiadaan yang mendahului bagi wujud ni tak berlaku sekali-kali di Allah Ta'ala. Adapun makhluk berlaku. Kita lahir tahun 60. Ya. Sebelum sudah ada. Kita didahului oleh ketiadaan. Sampai 60 baru timbul ada. Jadi didahului oleh ketiadaan. Itu dia.
Kemudian kita ada duk 10 tahun meninggal di jalan ni. Maka dia berhubung, dia panggil adam lahik, ketiadaan yang menghubungi. Bila adam lahik menghubungi kita ketiadaan, maka orang tu dia panggil apa? Fanaun, fana, binasa. Lawan fana apa? Baqa. Jadi di Allah Ta'ala, dua ketiadaan ini ternapis. Dengan bahawa Tuhan tidak didahului oleh ketiadaan, dan Allah Ta'ala tidak bertembung dengan ketiadaan, kewujudan dia, takkan bertembung. Dia bakin, kekal selama-lamanya. Adapun kita makhluk dikepit oleh dua ketiadaan. Dua batu nisan. Satu ketiadaan dahulu, satu ketiadaan yang akan datang. Maka tiap-tiap benda yang didahului oleh ketiadaan dan akan bertembung dengan ketiadaan, maka dipanggil benda ni mungkin. Benda mungkinat. Ya, benda baharu. Bahasa kita terjemah mungkin ke mana? Baharu. Apa makna baharu? Benda yang didahului oleh ketiadaan dan akan bertembung dengan ketiadaan. Itu dipanggil baharu. Arab panggil hudus. Lawan dia kidam. Itu bahasa-bahasa dia kena tahu. Kalau tanya apa kemudian baharu apa baharu? Baharu pula. Baharu apa makna? Baharu pula. Memang tak faham. Ya. Kelik kitab Usuluddin 3-4 kitab dah khatam. Luruh bulu ketiak. Nama baharu pun tak tahu. Apa makna baharu? Kudus baharu mana? Ma sabakahul adam wala haikahul adam. Benda yang didahului oleh ketiadaan dan akan bertembung balik dengan ketiadaan. Itu dia panggil kudus. Bahasa Melayu panggil baharu. Tiap-tiap yang baharu dia mesti ada muhdis, benda yang membaharukan dia. Siapa dia? Huwallahu Ta'ala. Di situ kita lihat ya, antara kenal sifat kita dengan sifat Allah Ta'ala, dia mukhalif, dia menyalahi itu. Dia akan dibincang di belakang lah. Sebab nak ceritakan sikit ini, tajuk apa sebab dikategorikan dengan salbiah, apa sebab dikategori dengan subutiah. Ya. Dulu saya ada jengah-jengah kan masa sekolah-sekolah dulu, ada ilmu isi. Tahu isi? Isi neraka ni. Mengaji mengenal diri. Dia terjemah pun tak betul kan. Sifat ni, sifat subutiah ni apa makna dia tu? Sifat subutiah ni sifat jenis sebut-sebut. Dia nak bahasa kena bahasa Melayu dia. Kata berat untuk subut mana sabit. Ya. Tuan-tuan kalau tengok dalam memberi ta'rif sifat, antara kudrat dengan sifat apa nama ni, ma'ani dengan ma'nawiyah, atau sifat kudrat ni dengan sifat apa? Salbiah. Jadi biasa tuan. Kalau kita sebut kudrat, al-kudrat tu apa makna kudrat? Sifatun wujudiyatun qa'imatun lizat. Kalau kita sebut sifat kidam, dia tak panggil sifatun wujudiyatun, dia panggil sifatun sabitatun. Dia lain. Apa beza sabit dengan wujud? Sifat yang sabitatun, mana sifat yang sabit saja. Makna dia di zihin kita ni nampak benda tu. Tapi pada kharijul a'yan, luar mata kali tak nampak. Kita makan, kita tanya sedap tak? Sedap. Benda yang kita makan, kuih tu maujud nampak, diri sedap nampak. Sedap tak nampak. Sedap ni kat sini, akal kita. Itu dipanggil wujud pada zihin, la kharijul a'yan, bukan di luar mata kepala. Sebab tu tarif dia lain. Sifatun sabitatun dengan sifatun wujudiyatun. Itu beza. Sebab tu tuan guru saya dia pesan, kalau kau mengaji tengok ibarat kitab. Ibarat kitab terkendak kau mana. Baru kita baca kitab terkena dengan kendak pengarang tu. Kalau ibarat sabitatun, yang ni wujudiyatun. Apa beza? Serupa je gitu. Tu memang tak faham tu. Ya, ulama buat misal tu satu ibarat semua berlainan. Sifatun wujudiyatun dengan sifatun sabitatun. Ya, dua benda yang berlainan tu. Faham Senyap ini. Lama aku cakap seorang-seorang. Pagu tunduk. Usuluddin jaga kan? Usuluddin yang akal kena main. Ya, sebab dia membahas hukum akal. Kena cakap. Sebab tu kalau nak sedap ngaji Usuluddin, kena ngaji mantik, kena ngaji ilmu makulat kan. Ni makulat tak ngaji, bukulat dia baca. Dia main akal banyak tuan. Dia nak pusing tu. Ya, hujatul aqliyah. Sebab tu Imam Ghazali kata man lam ya'rif hukmal aqli falaisa bi'aqilin. Siapa tak tahu hukum akal, orang tu tak berakal panggil. Ya, jaga tu hukum akal orang tak kerti berat kerja.
Dan demikian lagi mengetahui akan penghulu kita bila itu. Ya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sampai Nabi boleh beli nak jadi kapi. Apa perlu kita mempertahankan Nabi sangat daripada orang ramai? Wah. Kita kena mendahulukan Rasulullah SAW. Hatta nyawa pun kita kena gadai kan. Ini apa penting kita nak jaga nama orang ramai. Maknanya nak jaga orang ramai daripada Rasulullah. Kau besarkan orang ramai Rasulullah, murtad kapi yang kau jawab. Kau tak kira kau alim je pun lah. Bar'am tu dia terbang udara mati kapi tu. Ya, jaga tuan ni. Sebab dunia punya kasih tarik ni sampai orang menjadi kufur. Sebab tu Rasulullah bina dengan amal supaya mantap akidah kita, mahabbah dengan kuantuan. Badiru bi'amali salihah fasatakunu fitanun kakita'in lailil muslim yusbihu rajul mu'min wa yumshi kafirah yabi'u dinahu bi'aradi minad dunia. Ya, bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal salih, banyakkan amal supaya apa? Ziyaratul amal tadullu ala ziyaratil iman. Bertambah amal menunjukkan tambah iman. Sebab akan datang satu masa kata Rasulullah SAW seperti sepotong malam yang gelap. Mana manusia dah tak kenal apa dah. Halal haram tak kenal, dosa tak kenal, syurga neraka pun tak tahu dah, dia buat tak faham je. Akhirnya pagi dia beriman, petang dia kufur dengan Ta'ala. Punca apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia dengan harga dunia sikit. Itu keterangan pimpinan agung kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup jual agama dengan nakkan harga dunia yang sedikit. Ya, tergamak dia kata apa penting kita nak jaga Rasulullah lebih orang ramai. Oh, cakap ini bahaya tuan-tuan. Ini bukan cakap orang Islam begini. Cakap orang munafik. Dan demikian lagi mengetahui akan penghulu kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui akan segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Jawatan paling tinggi daripada mula dunia sampai kiamat ialah jawatan risalah, kerasulan. Ya, itu manusia paling afdal. Afdalul makhluqat, yang afdal tanpa perbahasan, tak ada boleh bahas lagi. Wa huwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan begitulah para rasul yang lain. Dan mengetahui akan didatangkan oleh mereka, beriman akan dia seperti yang lagi akan datang bicara. Ilmu tak besar Rasulullah SAW tak sebut dalam semayang tak sah tau. Semayang tak payah salawat ke Nabi. Sah tak semayang? Tak sah semayang kan. Kita pula kalau sebut nama kita batal semayang. Kan? Dola Kasim sebut batal semayang kan. Sebut nama kita batal semayang, tak sebut nama Nabi tak sah semayang. Tak besar ke Rasulullah SAW. Laula kama kanatil aflaq, kalau tidak kena kau ya Muhammad, aku tak jadikan langit bumi ni. Menumpang rahmat Tuhan, tiba-tiba Nabi kau nak main-main, kau siapa tuan? Masya-Allah, dahsyat tuan. Dan maknanya beriman akan dia seperti lagi akan datang bicara dalam ilmu tauhid dan usuluddin atau ilmu aqaid ya, dalam kitab ini insya-Allah taala. Dan memadai mempelajari ilmu fardhu ain, mengetahui ilmu tauhid yang di dalam kitab ini. Kitab ni kalau tuan-tuan kata insya-Allah cukuplah 3 ilmu dia dah. Di awal ni akan tauhid, di tengah dibahas fiqh, ujung dibahas ilmu tasawuf, cukup. Itu satu keunikan karangan Imam Ghazali. Kalau kita tengok yang ulama lain dia bahas fiqh daripada awal sampai akhir. 4 kulit, 10 kulit PK. Ya. Kalau Usuluddin, kata tasawuf. Imam Ghazali tak 3 diimpun sekali. Ya, jadi tonton senang. Beli 3 sekali, duit pun tak habis banyak. Kan tak. Jadi kita beli semua 3 jalan sekali kan. Senang. 3 dalam 1 mungkin. Tapi tak tahulah. Kok kita habis ke kita habis dulu, Allah alam. Ni baca 2 sekali pun wallah alam. Tapi solusi jalan wallah alam. Ada pun menghasilkan yang lebih daripada itu, seperti menghuraikan dalil, menolakkan syubhah, menjelaskan perkara yang boleh membawa kepada kekeliruan misalnya. Jika didatangkan oleh mereka, maka tiada itu fardu kifayah. Dalam masafatul adawah atau dalam masafatul qasri, perjalanan boleh kasar, 2 marhalah, mesti ada seorang yang boleh menghuraikan. Kalau tak ada, semua itu berdosa. Ya? Contoh orang tanya kita, kau kata alam ni baharu. Ya, alam ni dijadikan, mana tanda baru? Kita lahir, alam ni ada, langit bumi ada, datuk nenek moyang Nabi Adam Zahir pun ada. Mana kata baru? Itu i'tikad falasifah dia katakan aflak ni qadimah. Ya, segala kejadian falak semua ni kadim ni kata, bukan baru. Kita nak lawan macam ni kan. Jawab macam ni. Boleh jawab? Jawab dia kena ngaji ilmu mantik gitu kan.
Ya, kena ilmu mantik. Kaedah dia apa? Al-alamu mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, al-alamu hadisun. Tadi. Ya. Kaedah dia pada al-alam mutaghayyir. Bila sebut alam dia berubah. Ya, dia berubah. Alam apa makna alam dan istilah Usuluddin ma siwallah. Lain daripada Allah Taala dipanggil alam. Sebab apa dia panggil alam? Dalam ilmu istiqaq dipanggil alamah, dia ambil kalimah alamah, tanda. Waktu dalam hikam dia kata barang siapa melihat marra al-kaunan wa lam yashru fi au indahu au qabla. Siapa lihat dia makhluk alam ni, hati dia tak karen ke Tuhan sebelum selepas, maka butalah mata hatinya. Alam ni alamat tunjuk. Tiba orang tunjuk tak nampak. Apa orang kalau tunjuk tak nampak, orang tu apa tuan? Ni lah mana kumpul mati dia buta. Tuan tunjukkan kebesaran dia pada semua kejadian. Tak nampak juga, buta mata dia. Lepas tu dinamakan alamah, tanda. Alam. Ya. Jadi alam ni, sifat dia apa? Contoh kita nak buat, menghuraikan dalil. Al-alam mutaghayyir, dia berubah. Ubah yang senang kita tahu, min harakatin ila sukun, wa sukun ila harakah. Dia bergerak ke diam, diam ke gerak. Ya. Itu berubah. Kita naik atas bukit, kan? Kita tengok batu seketul. Kan? Seketul batu. Diam dia. Adakah sifat diri diam itu qadim ataupun baru? Macam mana nak buat? Ambil lah kayu congkel dia tuan. Tuan congkel pergi golekkan dia. Hilang tak gerak diam dia tadi? Hilang. Dia tiba bawah, dia diam balik. Pop, dia diam balik. Maka diam tu hukum dia baru. Maka dapat satu hukum, tiap-tiap benda yang diam adalah baru. Kita pergi kat laut pula, kita tengok air laut, dia bergerak. Tuan. Ada tuan-tuan pergi tengok air laut, dia berhenti. Kalau tengok berhenti, mungkin seminggu lagi. Dia bergerak air laut kan. Kita cedoklah satu beldi, bawa naik ke atas. Dia diam tak? Dia berhenti. Kita cempak balik ke laut, dia bergerak tak? Gerak. Maka tahulah, gerak yang kedua itu adalah baru. Dan dapatlah kita hukum tiap-tiap benda yang bergerak dan diam adalah baru. Maka sifat alam ni apa? Mutaghayyir, berubah kan? Gerak ke diam. Jadi dapatlah kita al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyin hadis. Tiap-tiap benda berubah ni baru. Maka kita semua ni menerima perubahan. Kita sendiri pun menerima. Kecil, muda, tua, bangka. Kan? Lepas tu ziarah dalam, masuk liang lahat tu. Dia berubah tu, jawab dia apa? Hadisun baharu. Bila baharu, yahtaj ila muhdis. Dia berhajat kepada orang yang menjadi membaharukan dia. Itu contoh. Ya, nak uraikan benda tu. Dan begitulah dalam bentuk-bentuk yang lain. Kan? Kalau orang segegah kita kan? Boleh tak Tuhan kau kata kuasa kan? Tuhan kuasa penuh kan? Ya. Boleh tak dia jadi anak bagi dia? Dan jawabnya. Tuhan kata tak boleh kan? Tak kuasa pula. Kuasa pun mana pula pening pula aku. Kan? Boleh tak Tuhan jadikan anak bagi dia? Sedangkan dia berkuasa penuh. Nak jawab macam mana? Jadi kena tahu. Kalau orang tanya kita tu, kita tanya dia balik. Anak bagi Tuhan apa hukum? Tanya dia. Kalau orang tanya macam tu, kita tanya, anak bagi Tuhan apa hukum? Kau dia kata, tak tahu. Kau tak tahu, kau tak payah tanya. Kau tak kerti bertanya. Dia pun tak dapat jawab. Kalau dia tanya, anak bagi Tuhan apa hukum? Mustahil. Baik. Kudrat iradat ditakluk pada benda apa? Tanya dia balik. Al-kudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat bertakluk pada benda harus, benda mungkin saja. Dia tidak bertakluk pada benda wajib, dia tidak bertakluk pada benda mustahil. Sekarang persoalan kamu, anak bagi Tuhan adalah mustahil. Maka tak masuk lain. Ya? Faham? Makna tempat takluk, makna Tuhan tu berperanan pada benda baharu saja. Dia tak takluk pada benda wajib. Sebab apa? Kalau Tuhan bertakluk pada benda wajib, dengan kudrat dia, dia mengadakan ilmu dia. Bermakna ilmu dia saja baharu. Dah berubah hakikat. Mana benda kena jadi asal tak ada. Kan? Sedangkan ilmu Tuhan qadim. Itu dia. Ya. Itu tak masuk lain. Misal dia mudahnya, telinga kita, takluk dia apa? Mendengar. Kita pergi jumpa doktor, tolong cek telinga saya doktor. Dah lama tak nampak. Doktor kata kau gila babi apa? Tanya sekali lagi, mata saya tak boleh mendengar. Ini kan gila babi, ni babi gila. Kan? Jadi telinga kita tak boleh melihat, tidak dipanggil rosak. Sebab bukan peranan telinga melihat. Sebab peranan telinga ialah mendengar. Kalau telinga tak boleh dengar, itu baru ada masalah.
Mata tak boleh melihat, tapi kalau mata tak boleh mendengar, itu tak dipanggil lemah, sebab bukan peranan mata melihat. Ya. Jadi peranan kudrat bukan dia bertakluk pada benda wajib dan mustahil. Manakala kudrat nak mengadakan benda mustahil, tak dinamakan mustahil, ia jadi bertukar hakikat jadi harus. Sebab benda mustahil memang benda tak boleh ada. Benda wajib mesti ada. Itu ringkas dia. Wajib mana mesti ada, mustahil mesti tak ada. Kelemahan bagi Tuhan mesti tak ada. Kesempurnaan Tuhan mesti ada. Ada ringkas dia. Itu makna kudrat dan iradat ditakluk pada benda harus, bukan benda wajib. Faham? Mudah kan kawan? No. Ya. Yeah. Dan lubang jarum, jawab dia boleh dengan mengecilkan dajal atau membesarkan lubang jarum. Ada pun kekal di atas wajah tidak berubah, hukum dia mustahil. Bila mustahil, tak takluk benda mustahil. Tu jawab dia. Tak ada payah-payah. Okey. Kalau tak okey, KO. Ya. Kalau atas darjat tak berubah, dunia ni boleh tak dimasukkan dalam lubang jarum? Kita kena tanya, lubang jarum kau besar mana? Kalau dia kata lubang jarum aku besar daripada dunia, boleh lah. Kan? Kalau dia kata maknanya atas rupa asal, lubang jarum kecil. Masuk benda besar dalam kecil, apa hukum? Mustahil. Benda tu bukan lemah. Mana benda tu bukan takluk dia. Kalau kecuali Tuhan ubah, dia kecilkannya dunia, masuk dalam lubang jarum, atau dia besar lubang jarum, masuk ke dunia. Habis terus. Tak ada kisah. Tamam. Itu jaga dia. Kan? Habis. Ada soalan ni? Tak ada? Buat soal jawab lah. Habis gitu. Dan dari kena inilah kata Syekh Al-Arif Billah Syekh Qasim Halabi rahimahullah ta'ala dan kitab yang bernama Sayrus Suluk, perjalanan orang yang berjalan suluk ke hadirat Allah. Apa katanya? Wala yanbaghi lisalik an yataghawwala fil ilmi al-aqaid li'annahu la fa'idata lahu fih bal ya'khuzu minhu biqadri ma yahtaju ilaih. Satu lagi. Dan tidak segianya dia kata bagi orang yang salik, yang nak berjalan menuju kepada makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifat, berdampingan kepada Tuhan yang sebenar-benar pendampingan yang dikendaki dan itu dituntut, bahawa menjalani jalan akhirat, bahawa membanyakkan menuntut ilmu akaid, ilmu usuluddin, ya, membahas benda yang halus-halus, itu dia tak galakkan sangat. Itu kata dia lah. Sebab apa dia? Perkataan dia kita kata elat. Apa sebab dia kata begini? Kerana, artinya elat dia. Kerana bahawasanya tiada memberi faedah dalam membanyakkan demikian itu, tetapi mengambil daripada ilmu kaid sekira-kira berhajat kepadanya ini sekadar fardu ain jua. Sebab apa? Sebab dia lebih menumpukan pembersihan dalaman. Ya, pemberian rohani, sebab dia tajuk besar. Inna fi jasadi bani Adam mudghah iza saluhat saluhat sairul jasadu kullu wa iza fasada fasada sairul jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Bila dia rosak, semua rosak. Ketahuilah itulah hati. Oleh kerana rosaknya perkara atau baik perkara semuanya bergantung di dia, maka menumpukan perhatian di dia tu ada perkara besar. Itu dia. Ada pun yang lebih tu, ni. Tapi kalau yang ni pun dia tak berjaga buat hati, yang ni pun tak berjaga, itu pemalas sebenarnya. Yang ni tak jaga, tak lebih syekh. Yang ni, ini pun tak juga, itu malas sebenarnya. Tapi kalau dia menumpu, maksud di sini, supaya kita jangan terleka, mengasyik membahas benda khilafiyah yang halus-halus daqaik dalam ilmu yang bentuk khilafiyah dengan melekakan tumpuan besar, membersihkan tempat tili Allah Ta'ala. Iaitulah batin hati dia. Itu maksud dia. Tapi kalau di jalan sekali tak ada masalah. Ilmu ni pun diharung, yang ni pun dia speed. Ya. Banyak ulama-ulama wali-wali besar, alim dalam ilmu-ilmu yang seumpama. Itu mana pandangan dia ni. Maksud dia sebenarnya, jangan kita tidak memberikan perhatian besar dalam perkembangan ruhani atau tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia ada perkara yang amat besar. Itu maksud dia. Kemudian ada pun kadar yang wajib pada ilmu fiqh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Tajuk. Syahadat.
Qala mu'arif karasallahu sirrah. Adapun akhir martabat arifin situ. Tuan. Adapun akhir martabat arifin, maka itu tiada baginya perhinggaan. Mula martabat arifin ialah duduk di nafsul mutmainnah. Dia masuk saja lain mutmainnah, bermakna orang tu dah masuk lain arifina billah. Pengenalan di Tuhan, pengenalan yang luar biasa, bukan penglihatan macam biasa. Pengenalan yang kita bincang tadi Usuluddin, dia duduk bermain dalam nafsu lawamah dan nafsu mulhamah. Dia duduk dalam nafsu tu, dia belum lepas. Bila makrifat dia naik saja, bukan sekadar berdalil, tapi dengan zauq dan wujudan pembukaan, maka dia duduk dalam nafsu mutmainnah. Itu awal dia kata, sebagaimana dulu dia kata, itulah permulaan martabat arifin telah sampai pada makrifat, itulah nafsu mutmainnah. Adapun lepas tu tak ada terhingga, dibuka luas. Adapun akhir martabat arifin, arifin ni mana arif billah, ya, maka itu tiada baginya perhinggaan, tak ada kesudahan. Selagi tuan nak buka, dia buka dah tuan-tuan, ya. Sampai di alam barzah pun kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dibuka lagi luas, dilambakkan dan itu dalam Sirul Asrar di bahar panjang tu. Dan disebut oleh Al-Arif Billah Syekh Qasim Halabi di dalam kitabnya yang bernama Sairul Suluk, bahawasanya nafsu itu 7 martabat. Yang pertama dipanggil nafsu ammarah namanya. Itulah ada baginya 6 perkara. Ammarah ni 6 perkara. Baginya perjalanan, keduanya alam, ketiganya tempat, keempatnya hal, kelimanya wirid, keenamnya sifat. Ada pecahan ni tuan-tuan. Maka perjalanannya itu ilallahi ta'ala, yakni kepada Allah Ta'ala. Mana nafsu taraf ni kita kena bawa dia menuju kepada Allah Ta'ala, itu maksudnya. Alam dia dipanggil alami syahadah. Alam syahadah ni alam mulki yang ada kita tengok ni. Ya, kita kenal pokok, kayu, kayan, darat, laut, langit, bumi, yang ni je yang dapat ditangkap oleh mata luar. Mata dalam tak terbuka lagi. Ya, maka dia tertambat di alam ni. Alam syahadah dia panggil. Atau digelarkan alamul ajsam nama dia. Dan hal dia cenderung kepada kejahatan. Nafsu ammarah ni, fikiran dia, kalau bahasa halus sikit, kepala otak dia, tu bahasa halus sikit. Kepala otak dia kan, fikiran dia, gaya hidup dia, semua menuju ke arah kemurkaan Allah Ta'ala. Dia buat benda jahat, dia minat, dia sedap dengan jahat. Wirid dia syariat. Nak memperbaiki dia, dia kena betulkan syariat dia. Ya, kena diberi di ilmu syariat, bawa dia. Dan setengah daripada sifat dia ialah jahilun, kikirun. Kikirun. Kikirlah, bakhil. Ya, sifat dia apa? Dia suka tenggelam dalam kejahilan. Ya, ini bahaya tuan. Kita jangan tenggelamkan diri kita dalam kejahilan. Mabuk dengan jahil menyebabkan Islam akan rosak. Ya, tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid, dulu masa kita ikut kuliah dia, mana-mana dia pergi, hadis ni tak pernah dilupa. Ada je dia selitkan. Ya. Iaitu ghasyiyatkumus sakratan, sakratul hubbil aish wa hubbil jahl. Fa inda dzalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kas-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar atamakal. Memabukkan kamu oleh 2 kemabukan. Pertama apa? Hubbil aish, mabuk dengan kehidupan dunia tak habis-habis. Siang, malam, pagi, petang, duduk, bangun, jalan, berlari, dunia kepala otak dia. Satu. Yang kedua, wa hubbil jahli, kasih dengan kejahilan. Suka menimbus diri dia, dia tak kenal Tuhan dia, dia tak tahu siapa diri dia, dari mana dia datang, di mana dia sekarang, ke mana nak pergi depan ni, dia tak ambil tahu langsung. Ini 2 kalau timbus, dia kata Rasulullah SAW, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Tak ada orang buat amar ma'ruf nahi munkar, dah habis. Dia nak sebut pun silap, amar ma'ruf munkar nangkir dia. Ada juga tak sebut, dia nak ceramah kan. Orang suruh dia ceramah, dia ceramah. Nak kita dah nak buat amar ma'ruf munkar nangkir. Kau tunggu munkar nangkir tu esok. Maka 3 tu amar ma'ruf tak ada je habis dan Islam akan ada masalah. Ya, rosak manusia. Maka di ketiga itu, orang yang buat amar ma'ruf nahi munkar kasabiqinal awwalin minal muhajirin wa ansar. Taraf dia macam orang dulu, muhajirin ansar, pahala dia sebab Allah Ta'ala lebih.
Bab ketiga rosak tu dibangunkan balik sunnah Rasulullah SAW besar. Itu nak ceritakan manusia tenggelam dalam kejahilan tu amat bahaya maknanya. Ada sifat orang tu sifat apa? Amarah dia panggil. Kikir, bahaya sangat. Duit banyak, kedekut. Kan? Zakat pun tak keluar. Dah le kaya-kaya, juta, zakat tak keluar. Dia menjadi perampas hak fakir miskin. Ya, loba, tamak, takabur. Oh, berat ni. Ini sifat-sifat tuan-tuan, kalau kita tengok sifat dalaman, kebanyakan manusia jadi sampai kufur kes sifat dalaman. Kikir, siapa jadi kufur dengan kikir? Qarun. Turun ayat zakat, dia kata, ya Musa, engkau ni dengki dengan aku. Dia tolak ayat zakat. Ya. Tak cukup lagi, dia fitnah suruh perempuan berzina, bagi emas yang banyak, buat dakwa istihar, aku berzina dengan Musa. Tengok tuan, habis. Dia rangkai-rangkai. Sifat mana tu? Dalam. Loba, adik-beradik dia tu. Adik-beradik, sibu sebapak ni. Loba dengan kikir tuan. Takabur, siapa jadi kufur dengan takabur? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal. Semua tu makna kita tengok sifat dalaman. Hasad, siapa jadi kafir? Kufur dengan hasad. Ulama Bani Israel, sebab dia hasad dengan Rasulullah SAW. Dia tutup sifat Nabi SAW. Ada kita tengok semua sifat dalaman. Bahaya ni sifat dalaman ni kalau tak dibersihkan. Dia membawa kepada kufur, na'udzubillah. Ini sifat orang duduk nafsu yang paling bahaya. Yang Tuhan sebut dalam Quran, sifat dia innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu amarah menyeru ke arah kejahatan. Perangai dia telah jahil, dia tak suka menimba ilmu. Kikir, loba, takabur, gemar. Kita ajak dia majlis ilmu, saya ni pun tak apa, tak sempat dia kata gini. Kita tengok dia pergi pasal malam anak beranak, pagi dia pergi berkelah macam ayam denak pergi. Jadi kata ada kerja, tempat lain dia pergi. Dia nak duduk kuliah, bersila kejap, dia punya panas tuan-tuan. Ada aircon boleh panas tuan. Sebab apa tu, jiwa dia belum dapat apa? Keserasian tu. Kesian ke dia, doa ke dia. Ya. Allah. Sebab besar tuan-tuan beri nikmat mencari ilmu, masya-Allah. Bukan sembarang kau boleh jual benda ni. Kalau tuan tak pilih tak ada tuan. Dan perkataan dia sia-sia yang tiada memberi faedah dalam akhirat. Dia bercakap dia benda kosong tuan. Tak ada malaikat kanan nak tulis kosong. Habis-habis malaikat kiri tulis. Kan? Dia bercakap 2 jam, kan? Dia tak dapat jadi speaker, dia speaker dekat kedai kopi. Speaker tambahan. Ya, dia bercakap terang mata kan? Tonton bagi tasbih. Kau suruh zikir 1000. Banyak no dia kata. Tarik 200 dah terlepas tasbih. So dia berbual 2 jam tak pun kan? Sebab apa? Unsur rohani dia terlampau rendah. Unsur rohani dia tu 10%, 5%. Itu sebab dia nak bawa unsur rohani je, dia berat. Sebab apa? Dia tak naik lagi. Itu baru kena bina balik. Ya, kena latih dia, ajak dia balik, pujuk dia bina balik supaya unsur rohani dia kuat. Dan marah kepada baran, ini dari dia. Gemar pada makan, kau makan dia bersila rapat tuan. Dia tekan sampai bangun bertongkat macam JCB. Kan? Habis dia kaut tuan ni buat pasal. Makan ya Allah. Akulun syarubun, dia kuat makan. Ya. Ni perangai-perangai orang tak sihat. Perangai orang kafir ni tuan, yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Yaqulu, dia makan, wa yatamatta', dia bersedap-sedap kama ta'kulul an'am, macam binatang kaki 4 tu sedap tuan. Maka kita jaga standard kita insan yang mulia, jangan kita jatuhkan jadi makhluk yang sebaliknya. Ya. Hasad, itu perangai dia tu cukup lengkap ni. Marah kepada angin, kepada makan, kuat makan, hasad, dengki, ghaflah, lalai, nak sebut Tuhan berat, jahat perangai, menyakitkan manusia. Tu perangai dia tu. Mana dia duduk semua tak senang kan. Dia kalau duduk semua nak lari. Memang kena ya, ada kan. Tentu pasal. Dan barang sebagian bersifat kejahatan, cukup lengkap kat dia tu ada tu. Tu nafsu paling jahat ni. Dia kena ubah balik. Dan sekiranya bagi orang yang salik membanyakkan akan zikrullah, ini membanyakkan menyebut la ilaha illallah. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jailani bila datang seorang perompak kali dia panggil. Terus ditalkinkan kalimah la ilaha illallah. Berkat kawan tu pukul zikir berubah. Dia berubah dalam berubah, akhirnya dia baik. Ada setengah dia dalam mengambil bai'ah tarekat dia ada 2 cara. No comment. Ada setengah tok guru dia suruh kita bersih dulu. Kalau macam Sidi Abdul Rashid dulu, kau kata mikam dulu. Kau habis ikam boleh bai'ah. Itu syarat. Kalau Syekh Abdul Qadir tak ada, kau perompak penyamun macam ni, aku bai'ah terus. Masing-masing ada. Ya, no comment. Masing-masing ada pandangan.
tu dia. Kalau orang nak bayang kita tak bayang, lama dia mati dia nyanyi gitu pula orang. Jawab kan. Tu. Yang ni pula dia kata nak bayang dia sebagai tambahan bagi dia. Bersihkan ni termasuk ni. Awal asyik mana-mana boleh. Ya. Dia nak pergi bayang, dia nak jalan terus sambil tu bila terbuka dia rajin mengaji kan. Dia pukul dengan zikir tadi hati dah bersih je. Terbuka perasaan nak menambah ilmu, nak beramal dan sebagainya terbuka. Itu satu cara. Yang saya pada kerja ni pakai cara ni. Rompak di bayang ke tu kan. Lepas tu berubah jadi orang baik, orang saleh. Padahal berdiri dan duduk, ya, suruh dia banyakkan zikrullah. Iaitulah la ilaha illallah, sebat dengan zikir. Supaya karat-karat hati dia ditanggal, kelalaian-kelalaian dihilang, maka hati dia akan percaya, terang-terang memandang keazamah kebesaran Tuhan. Ke situ boleh dapat kelazatan dia, dia kenal siapa dia, siapa Allah Ta'ala. Supaya lepas dia daripada nafsu ammarah. Jadi dia kena apa? Dia kena sebat dengan zikir nafi isbat. La ilaha illallah, tembak banyak. Ya. Bersengat-sengat tarekat. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Hidayatus Salikin bagi Imam Al-Ghazali. Dia kata alaika bijahri bizikri fa inna zikra bisir la yufidur ruqyah. Lazimlah kamu berzikir peringkat awam dengan suara yang kuat bantai. Sebab apa? Zikir dengan perlahan tak menaikkan makam hati kamu. Kan? Dia suka lalai, duduk pun tak ingat Tuhan. Kalau dia duduk senyap, dia murakabah lain. Dia senyap, liur melilin. Dia tidur. Kan? Kalau peringkat ni, kena zikir kuat. Jangan zikir macam ini tengok wayang sana besar. Dia kena tekan kuat-kuat tu. La ilaha illallah, bandai. Mana dalil dia pakai ni, ulama dia pakai ni. Dia pakai ayat, iaitu summa qasad qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Summa qasad qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras kal hijarah, macam batu. Ya, batu hijarah ni batu besar kan. Bila batu besar kita nak pecahkan dia boleh jentik kan. Tercabut kuku dia tak pecah tuan-tuan, kena bantai bam boleh pecah. Batu kan la ilaha illallah, bantai kuat-kuat. Jadi bergegar dalam tu. Ya? Tu. Zikir dengan kuat. Summa qasad qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswa. Au bermakna bal. Kalau bukan tafsir, au tu bermakna bal. Bal ashaddu qaswa maknanya. Bahkan lebih keras daripada batu lagi. Ya? Kemudian wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sungguhnya batu ni keras-keras pun air boleh lalu kan. Celah-celah batu kadang keluar air. Tapi hati manusia kalau keras, ayat Quran tak dimasuk, dia tendang balik kan. Hadis Nabi nak masuk, dia tendang balik kan. Kerasnya hati manusia ni. Sebab bantai dengan zikir. Biar dia lembut. Sebab zikir ada nur. Terlebih dia. Alaika bitaqwallah. Lazimlah kamu bertakwa kepada Ta'ala. Ya. Wa tilawul kitab. Ya. Wa alaika bizikri. Alaika bitaqwallah fa innahu jima'u kulil khair. Wa alaika bizikri wa tilawatul kitabi fa innahu nurun lak. Al-hadisah. Nabi kata lazim kamu bertakwa sebab takwa ni menghimpunkan segala kebajikan dunia akhirat. Siapa nak selamat dunia akhirat kena dengan bertakwa. Apa intisari takwa? Ilmu, amal, ikhlas. Kemudian lazim kamu berzikir dan banyak baca Quran sebab dia ada nur, nurun lak, Nabi kata. Lepas tu kita tembak tu boleh percaya. Bila cahaya hati tu ni, rohani tadi kan, unsur dalaman kita nur kan, dia kena dengan nur zikir dia lembut. InsyaAllah dia lemah. Akhirnya dia mudah menerima hidayah. Ya, daripada keras tadi kan, akan lembut. Habis tu. Kemudian naik kepada nafsul mulhamah. Ya, daripada nafsu ammarah bisu, dia naik kepada nafsul lawamah. Apa makna lawamah? Mencela kejahatan. Dia dah mula dapat hidayat, dah mula bertaubat, dah mula dicela nafsu dia. Tapi belum tetap lagi. Dia dah naik peringkat kedua. Mana mencela akan kejahatan. Dia tak nak benda kejahatan. Kalau benda jahat cepat buat, dia cepat tobat. Tapi kena balik, tobat balik. Itulah pusingan nafsu yang kedua. Sebelum dia pergi pada nafsu lagi dan seterusnya. 7 lapis dan kurang-kurang kita naik lapis yang keempat. Mutmainnah. Amarah, lawamah, mulhamah. Mulhamah ni dia dah banyak dapat ilham. Warid, futuhat dia dah banyak dapat. Kemudian bila mutmainnah boleh tamkin. Kemudian atas lagi ada lagi 2 lagi sampai 7 peringkat. Yang kedua ialah lawamah, wallahu a'lam.
Kita buat sikit tahlil untuk yang punya mak insya-Allah. Haji Rabiah binti Riju. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi kiram. Susan ila arwah al-marhumah. Haji Rabiah binti Sya'unul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق قالوا سمعنا وأطعنا ربنا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله العظيم والله غفور رحيم وأفضل الذكر فاعلم أنه لا إله حقا وصدقا لا إله أفضل ما يقول العبد لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة في كل لمحة لا إله إلا الله أكبر لا الله أكبر نحن محمد بن عبد الله أستاذ
Rumah yang nama Siti Fatimah. Tak ada Fatihah. Kita adakan semua zikir kepada Hajar Rubiah binti Rubiah dan Siti Fatimah di sana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina salatan ta'zima li haqqi Maulana Muhammadin dzal khuluqi wasallam. Wajma' baini wa bainakum kama waj'alhu ya rabbi ruhan li dzati min jannati tawfiq. Allahumma usir wa taqabbal sawa qara'na min Qur'an wa halal baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa syaikh al-kiram ila ruh hadi rabbi wa jalla ustazafat wa afiyum wa kun nuzulahum sallallahu. Allahumma anzil rahmatan ala kubur muslimin jai habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin.